Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam kelas yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang kembangan. Kembangan adalah mendarabkan sebutan-sebutan algebra untuk menghasilkan satu ungkapan algebra yang lain. Jadi kalau pemfaktoran ini adalah songsangan kepada kembangan. Maksudnya ada satu sebutan algebra yang telah digabungkan. Kita mau patah balik. Kita mau cari apakah sebutan-sebutan yang telah didarabkan untuk menghasilkan 3pi. Okey. 3pi boleh terhasil daripada hasil darab 1 darab 3pi ataupun 3 darab pi. Okey. Jadi semua ini 1, 3pi, 3 dan pi kita panggil sebagai faktor. Faktor, sebutan-sebutan yang telah menghasilkan 3pi. Okey. Apa itu faktor sepunya? Okey, katakan kita ada dua sebutan di sini, 6H dengan 4GH. Macam mana kita mau mencari faktor sepunya bagi 6H dan 4GH? Apa maksud faktor sepunya? Faktor tersebut adalah faktor bagi 6H dan juga faktor bagi 4GH. Okey, sebelum itu kita kena cari faktor bagi setiap satu sebutan dulu. 6H, apakah faktor-faktor bagi 6H? 6H boleh terhasil daripada hasil darab 1 darab 6H. Okey, faktor pertama. Kemudian, boleh juga terhasil daripada 2 darab 3H. 2 darab 3, 6. Jadi 6H. Ataupun, terbalikkan, 3 darab 2H. Atau 6 darab H. Okey, ada lagi. Kalau habis, cukuplah 4. Kemudian kita pergi kepada 4GH. 4GH, mulakan dengan nombor yang kecil dulu supaya lebih mudah kamu susunkan. Mula dengan 1. 1 darab 4GH. Okey, kemudian 2. 2 darab 2GH. Ataupun 2G darab 2H. Jadi kita tengok sebutan-sebutan ni, bila kita darabkan, dia mesti jadi 4GH semula. Itu baru kita panggil sebagai faktor. 2G darab 2H, 4GH. 4 darab GH. Ataupun keluarkan H, H darab 4G. Atau G darab 4H. Okey, senaraikan semua. Kalau habis, berhenti. Kemudian, bandingkan. Kita mau cari faktor sepunya kan? Faktor sepunya, jadi kena bandingkan. Kita perhatikan 1. Okey, di sini ada 1. Okey, 1. Lagi, 2. Mana yang sama kamu bulatkan. Lagi, 3 ada. 3 tiada. 6H tiada, 3H pun tiada, 2H 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 ada, 6 tiada nombor 6, H sahaja ada. Di mana yang sama saja yang kita bulatkan. Okey, jadi kita ada 1, 2 H dan 2H. Inilah dia punya faktor sepunya. Okey, seterusnya ialah faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Jadi kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey. Kita gunakan soalan yang sama, 6H dengan 4GH.
Macam mana kita mencari faktor sekunya terbesar? Okey, buatkan dalam palang-palang ni lah, rak ni. Okey. Kemudian, kalau faktor sekunya hanya keluarkan sebutan yang boleh membahagi kedua-dua sebutan, kita mulakan dengan nombor. Okey, nombor apa yang boleh membahagikan 6 dan 4? 2 kan? Okey, jadi kalau kita bahagikan dengan 2, yang ni tinggal 3H. Ni tinggal 2GH. Apa lagi yang kita boleh bahagikan? Apa sebutan yang sama? Jadi kalau perhatikan, nombor tidak boleh sudah. Tidak ada nombor yang boleh membahagikan 3 dan 2 serentak. Okey, kita ambil huruf H. 3H bahagi H tinggal 3. Ni keluarkan H tinggal 2G. Apa lagi yang kita boleh keluarkan? Tiada sudah yang sama kan? Sini nombor 3, sini nombor 2. Tiada huruf, ini ada G. Tiada yang sama. Dia mesti ada kedua-dua bahagian. Kedua-dua sebutan tu mesti ada yang serupa. Baru kita boleh keluarkan. Jadi kalau tiada sudah yang kita boleh keluarkan, jadi kita berhenti di situ. Apakah FSTD-nya? FSTD-nya ialah ini. Kamu ambil huruf tu 2, ambil faktor ni lah, darabkan. Jadi apakah faktor sekunya terbesar? 2H. Kita tengok contoh yang seterusnya. Dia melibatkan 3 sebutan. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. Okey, C kuasa 2 maksudnya 9CCD, 3DDE, 6DEF. Kuasa 2 maksudnya ada 2 huruf di situ, CCDD. Okey, jadi kita mulakan dengan nombor dulu. Nombor apa yang boleh membahagikan 9, 3 dan 6? Okey, sifir 3. Keluarkan 3. 9 bahagi 3, 3. Yang lain ikut sekarang ni kita cuma bahagikan nombor sahaja. Jadi ini tinggal D kuasa 2E. Yang ni 6 bahagi 3, 2DEF. Okey. Kemudian perhatikan lagi, adakah nombor masih boleh dibahagikan? Ada yang kita boleh keluarkan? Tiada yang duduk dalam sifir yang sama. Jadi kita teruskan dengan huruf. Huruf apa yang ada pada ketiga-tiga sebutan? C, sini tiada C. Sini pun tiada C. Apa yang ada? D, D, D. Okey, jadi kita ambil D, 3, C kuasa 2. D sudah ambil bawa keluar. Ini ada 2D kan, jadi kena ada tinggal 1D dalam tu, DE. Kemudian ambil D, tinggal 2EF. Okay, ada lagi huruf yang sama, C, DE, EF. Ini ada yang sama, tapi di sini tiada E. Okay, F cuma ada 1. Jadi kalau tidak ada sudah yang serupa, yang tidak boleh membahagikan semua sebutan, kita berhenti. Jadi kita ambil 3D tadi, FSTD sama dengan 3 darab D atau 3D. Okey, baik. Okey, kalau tadi sebutan, sekarang kita ada ungkapan 3X tambah 15. Macam mana kita memfaktorkan ungkapan? Kita boleh gunakan kaedah yang tadi, iaitu pembahagian berulang.
Okey, buatkan rak dia tu. Tengok di kedua-dua sebutan ini sama juga. Apa yang kita boleh keluarkan? Sini ada X, sini tiada. Jadi tak boleh ambil X. Huruf nombor sahaja. 3 dan 15. Jadi kita boleh guna sifir 3. Ambil 3, sini tinggal X. Tanda tambah tu turun. Berapa? 15 bahagi 3, tinggal 5. Ada lagi yang kita boleh keluarkan? Tidak ada. Okey, jadi FSTB dia ada satu nombor saja, 3 lah. Okey, ini kalau mau mencari FSTB. Kalau mau cari faktor dia saja kita boleh tuliskan 3 darab X tambah 5. Ungkapan ni kalau kita faktorkan boleh jadi untuk begini. Dan FSTB dia ialah 3. Contoh seterusnya, faktorkan 7M tambah 21M kuasa 2. Kalau dia minta faktorkan sahaja, boleh juga guna kaedah tadi. 7M tambah 21M kuasa 2. Okey. Ada huruf yang sama. Okey, boleh keluarkan M. Kita mulakan dengan nombor dulu. 7 dan 21. Boleh gunakan sifir 7. 7 keluarkan 7, tinggal M. 7 21 bahagi 7 tinggal 3 M kuasa 2. Okey, masih ada lagi yang sama, iaitu huruf M. Boleh teruskan lagi, keluarkan M. M bahagi M tinggal 1. Kemudian 3 tu tak boleh bahagilah, kekalkan 3. Ini M2, maksudnya MM. Ambil 1, tinggal M. Okey, jadi apakah dia punya faktor? Faktor dia ialah 7M darab dengan 1 tambah 3M. Kalau faktor sepunya terbesar, ini. Kalau ditanya apakah FSTB, ini 7M. 7 darab M lah. 7 darab M. Kalau faktor dia sahaja, faktorkan 7M dalam kurungan. Ini kena dalam kurungan. Ambil yang ni dengan yang ni. Baki bawah ni. Dalam kurungan 1 tambah 3M. Okey. Okey, yang seterusnya ialah pemfaktoran melibatkan sebutan kuasa 2 sempurna. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Misalnya kalau B ini terhasil daripada apa? B darab B. Kalau dihasilkan daripada dua huruf dia ataupun nombor yang sama, kita panggil kuasa 2 sempurna. Misalnya 4, dia terhasil daripada 2 darab 2. Kalau 3, kuasa 2 sempurna ke tidak? Tidak, dia terhasil daripada 1 darab 3. Nombor itu tidak sama, jadi ini bukan kuasa 2 sempurna. Kalau 9, 3 darab 3. Sama kan? Jadi kita panggil kuasa 2 sempurna. Kalau M, M kuasa 2. M terhasil daripada M darab M. Sama. Kuasa 2 sempurna. Apa lagi? 100. 100 terhasil daripada apa? 10 darab 10. Sama kan? Jadi itu yang kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Terhasil daripada hasil darab nombor yang sama. Okey, jadi macam mana kita mau faktorkan kalau dia adalah kuasa 2 sempurna? Kalau dia kuasa 2 sempurna, kita ada satu formula. Ini kalau kuasa 2 sempurna, cara jalan dia, jalan kerja dia ialah mula-mula, okey, B
kuasa 2. Kedua-dua sebutan tu kita kuasa 2. Ini satu saja. Macam mana kuasa 2 kan dia? Boleh 1 kuasa 2 masih lagi 1. 1 ni kuasa berapa pun tetap 1. Lepas itu buka 2 kurungan. Dia akan clone kan. Jadi dua-dua tempat dia ada. Ni pun sama. 1, 1. Tanda dia mau letak apa? Tambah, tolak. Mesti tambah, tolak. Tambah, tolak. Okey. Kalau 9M kuasa 2, tolak 100. Tolak 100. Kalau 9 terhasil daripada 3 kan? M terhasil daripada M kuasa 2 ialah MM. Ini 3. Jadi kurungkan kuasa 2. Kemudian 100 daripada 10 kuasa 2. Mesti jadikan begini dulu, kuasa 2. Kuasa 2 dulu. Baru kamu boleh buka 2 kurungan. 3M 10 tambah tolak. Okey, bahagian hujung ni paling senang. Cuma di sini saja yang kamu mesti kenal pasti apakah dia punya kuasa 2 sempurna. Lepas itu masuk saja dalam kurungan salin 3M 10 tambah tolak. Itu tambah tolak. Okey, itu formula dia. Okey, baik. Kita tengok contoh yang lain. Okey, yang ini bolehkah kita gunakan formula kuasa 2 sempurna tadi? 3 bukan kuasa 2 sempurna kan? Okey, kita ada satu cara. Ambil kalkulator. Okey, kamu cuba bahagikan, faktorkan dulu. 147 bahagi 3 dapat berapa? Kita keluarkan 3 ni. Jadi yang di dalam cuma tinggal Y kuasa 2 dan 147 bahagi 3 ialah 49. Okey, 49 kuasa 2 sempurna kan? Terhasil daripada apa? 7 darab 7. Okey, jadi tinggalkan di luar, 3 tu di luar. Ini Y kuasa 2. Kemudian ini 7 kuasa 2. Kalau sudah macam ni, kuasa 2 sempurna, jadi kita boleh bentukkan ikut formula tambah tolak tadi. Apa yang kita salin? Y 7. Ini tanda apa? Tambah tolak. Okey. 3 di luar tu biarlah. Jadi kalau macam ni, di sini bukan kuasa 2 sempurna, kamu faktorkan dulu biar dia di luar. Okey, kalau yang di dalam itu kuasa 2 sempurna, kita boleh gunakan formula ini. Okey, boleh. Kita ambil satu lagi contoh ya. Okey, ambil satu lagi contoh yang melibatkan kuasa 2 sempurna tapi nombor di luar, iaitu yang pertama ni bukan kuasa 2 sempurna. Jadi kes dia macam yang tadi. Kita keluarkan 5, faktorkan dia dulu. 80 bahagi 5 dapat 16. Kena try kira lah, Okey, kalau ni dapat nombor kuasa 2 sempurna, kita bolehlah guna formula tu. Okey, jadi kalau K kuasa 2, ini jadi 4 kuasa 2. 16 ialah 4 darab 4 kan. Jadi kalau kuasa 2 sempurna, kita boleh terus gunakan 2 kurungan tadi. K 4 tambah tolak. Okey. Baik, jadi untuk tugasan kamu, ini ke muka surat 33. Muka surat 33. Soalan 1, 2
dan 3. Okey. Ini tugasan kamu. Okey. Buka surat 33, soalan 1, 2 dan 3. Ada jom cuba. Jom cuba 2.2. Okey. Kalau tidak faham boleh tanya. Selamat mencuba.